Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan ketetapan vaksin COVID-19 oleh pihak kerajaan menurut siasat syariah. Sedikit pengenalan. Malaysia telah menandatangani perjanjian dengan fasiliti farmaseutical iaitu Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sinovac dan sebagainya. Perdana Menteri pada ketika itu berusaha bersama pihak kerajaan untuk meningkatkan pembelian vaksin COVID-19 bagi menampung keperluan imunisasi masyarakat setempat dengan melebihi 80% rakyat, dan vaksin akan diberikan secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Objektif kajian ini adalah untuk menjelaskan ketetapan pengambilan vaksin oleh pihak kerajaan menurut siasat syariah, seterusnya menjelaskan hukum vaksin COVID-19 menurut perspektif Islam, meneliti hukum pengambilan vaksin menurut fiqh dan maqasid syariah. Kajian ini mengaplikasikan pendekatan analisis yang berbentuk kualitatif dengan memfokuskan analisis kandungan yang digunakan daripada perspektif siasat syariah yang tertakluk di dalam tajuk kami ini. Seterusnya, yang pertama, penelitian tindakan kerajaan bagi pengambilan vaksin COVID-19 menurut siasat syariah. Ketetapan pihak kerajaan merupakan tuntutan yang memutuskan sesuatu keputusan yang mendatangkan maslahah kepada seluruh rakyat Malaysia selepas mengambil kira semua faktor yang merangkumi pelbagai aspek dan pandangan daripada pihak-pihak yang lebih berautoriti dan berkepakaran. Pihak kerajaan berhak membuat keputusan berdasarkan kemaslahatan rakyat yang diikat dengan landasan syariat. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah, kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, iaitu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik dan lebih elok pula kesudahannya." Kepatuhan dan ketaatan yang berasaskan hukum syarak dan selagi tidak bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul akan menjadi ketetapan kepada sesuatu peraturan atau undang-undang wajib bagi seluruh rakyat Malaysia. Taat dan patuh akan perkara-perkara yang makruf dan bukan pada perkara-perkara batil atau maksiat. Rasulullah SAW bersabda daripada riwayat Muslim, "Tidak ada ketaatan pada kemaksiatan kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah pada perkara yang makruf." Inisiatif oleh pihak kerajaan yang ingin membendung wabak COVID-19 dengan memerintahkan seluruh rakyat Malaysia mengambil suntikan vaksin COVID-19 demi kemaslahatan bersamanya merupakan aplikasi siasat syariah daripada sudutan maqasid syariah, iaitu hifz al-nafs, iaitu menjaga nyawa dan menolak kemudaratan. Menurut Imam Al-Mawardi, pemerintah bertanggungjawab menjaga keamanan negara supaya rakyat bebas menjalankan aktiviti kehidupan dan memelihara nyawa serta harta mereka dari sebarang ancaman. Ini berdasarkan kisah, kita dapat melihat kisah Sayyidina Umar bin Ibn Al-Khattab dan para tenteranya dalam misi menuju ke Syam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memerintahkan kesemua tenteranya berpatah balik, tetapi Abu Ubaidah Al-Jarrah protes keputusan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar berkata, "Ya, sememangnya kami lari dari takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lain. Tidakkah kamu terfikir sekiranya kamu memiliki seekor unta, kemudian kamu turun ke lembah wadi yang mempunyai dua sudut, satu daripadanya tanah subur yang mempunyai rumput dan yang lain pula kawasan yang tandus. Apakah tidak kamu membiarkan unta tersebut berada di kawasan yang subur dan menjaganya merupakan takdir Allah? Manakala kamu memelihara unta di kawasan yang tandus dan memeliharanya juga merupakan takdir Allah." Abdurrahman bin Auf berkata bahawa Rasulullah bersabda, "Apabila kamu mendengar berlakunya wabak pada suatu tempat, maka janganlah kamu berkunjung ke situ, dan apabila kamu sudah berada di tempat berkenaan ketika ia sedang menular, maka janganlah kamu keluar daripadanya." Pihak kerajaan wajib peka dengan sebarang berita yang dilaporkan, khususnya berkaitan dengan wabak penyakit. Bila wabak penyakit semakin serius, pihak kerajaan wajib mengambil langkah proaktif bagi mengawal dan mencegah wabak tersebut. Al-Suyuti menegaskan dengan kaedah fiqh, iaitu tindakan pemerintah dalam mengendalikan urusan rakyat bergantung kepada maslahah. Daripada penelitian dan kaedah fiqh terhadap hadis tersebut menjelaskan setiap pemerintah wajib melindungi nyawa rakyatnya daripada wabak COVID-19 kerana ia merupakan penjagaan maslahat al-daruriyat. Dan juga wajib bagi setiap rakyat Malaysia mematuhi apa yang diarahkan oleh
apa yang diperintahkan oleh pihak kerajaan kerana perintah tersebut antaranya memenuhi tuntutan maqasid syariah yang berbentuk hifzu al-nafs, menjaga nyawa. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Seterusnya, baik, hukum vaksin COVID-19 menurut perspektif Islam. Islam sangat menitik beratkan soal kesihatan dan meletakkan beberapa prinsip asas dalam mendepani penyakit, seperti mana hadis Muhammad SAW, seperti mana yang Nabi bersabda, sekiranya kamu mendengar tentang ta'ud yang menimpa satu kawasan, maka janganlah kamu masuk kawasan tersebut. Riwayat Bukhari. Jadi penjagaan adalah satu antara ajaran Rasulullah SAW apabila berhadapan dengan masalah berjangkit. Mencegah penularan ini sini daripada virus jangkitan diri sendiri atau kepada pihak lain adalah dipuji oleh syarak. Ini kerana mencegah virus lebih baik daripada berusaha untuk menyembuhkannya dan menolak kemudaratan sebelum berlaku atau menghalangnya daripada merebak juga menjadi satu kewajipan. Jadi mencegah penularan COVID adalah diutamakan sebagai untuk memelihara nyawa, justru menjadi prioriti kepada pihak pemerintah bagi memastikan supaya nyawa setiap rakyatnya terselamat dan dapat mengatasi pergerakan sosial ataupun pergerakan virus ini sebelum dia menular. Baik, sebelum kita meletakkan hukum iaitu berkenaan dengan vaksin ini, mari kita lihat iaitu penghasilan vaksin ataupun apa isi kandungannya. Vaksin ini terhasil daripada mereka organisma yang hidup. Setengah organisma ini tersebut adalah penyakit berbahaya. Oleh itu, penghasilan vaksin ini dijalankan dalam keadaan yang dikawal dan sangat rapi dan penuh dengan keselamatan dan ia melalui proses dan hantar-hantar yang dikawal rapi lah. Itu yang pertama. Seterusnya adalah kandungan vaksin. Kandungan vaksin mempunyai bahan aktif dipanggil antigen. Antigen ini sama ada dalam bentuk virus hidup ataupun virus yang telah dimatikan. Protein virus yang telah disucikan. Toksin bakteria yang telah dilemahkan atau sebagian dari struktur bakteria. Vaksin ini juga mengandungi komponen tambahan seperti pengawet, penstabil dan beberapa komponen yang lain. Vaksin tidak mempunyai bahan yang boleh membahayakan tubuh badan. Pengawet di dalam setengah vaksin berfungsi menstabilkan vaksin tersebut serta mencegah pembibitan bakteria dan kulat dalam vaksin itu. Seterusnya berkenaan dengan isu-isu vaksin COVID. Antara isu yang sering dibangkit adalah berkenaan dengan kerisauan masyarakat ni lah, berkenaan dakwaan vaksin ini mengandungi kandungan atau bahan haram di dalamnya. Isu perubatan dengan bahan haram ini bukanlah satu isu baru. Bahkan sabit larangan berkenaan dalam syarak, antaranya menurut sebuah hadis dari Muhammad SAW yang bersabda, maksud semuanya Allah menurunkan penyakit dan juga ubat serta dan menjadikan bagi setiap penyakit itu ada ubatnya. Maka hendaklah kamu semua berubat dan janganlah kamu berubat dengan satu yang haram. Riwayat Abu Daud. So dekat sini disebutkan bahawa terdapat dua nota penting. Yang pertama, Rasulullah SAW melarang berubat dengan satu yang haram. Dan yang kedua baginda melarang berubat dengan arak termasuk dalam kategori najis. Oleh yang demikian, Imam Nawawi ketika mengulas berkenaan isu hukum berubat dengan najis, beliau mengatakan bahawa larangan berubat dengan najis hanyalah merujuk kepada arak. Adapun najis selain daripada arak, hukum asal penggunaannya juga adalah haram melainkan dalam keadaan darurat, yang mana tidak ada bahan suci lain yang boleh menggantikannya seperti isu inilah. Baik, seterusnya hukum vaksin dan intipati kandungannya. Dalam hal ini terdapat apa bahagian yang telah sebut para ulama. Yang pertama, vaksin yang mengandungi kandungan yang harus untuk digunakan serta mempunyai kesan yang bermanfaat. Tidak syak lagi bahawa kategori jenis ini adalah harus untuk digunakannya. Bahkan ia merupakan nikmat Allah yang digunakan sekali kepada makhluknya. Yang kedua, vaksin yang mengandungi isi kandungan yang harus untuk digunakan, akan tetapi ia boleh menyebabkan mudarat yang lebih banyak kepada tubuh badan berbanding manfaatnya, ataupun ia tidak bermanfaat pada asalnya lah. Vaksin seumpama ini tidak dinafikan lagi bahawa tidak boleh digunakan dan dilarang sama sekali kerana ia memudaratkan. Yang ketiga adalah vaksin yang bahan diharamkan, iaitu najis pada asalnya, tapi ia telah dirawat dengan bahan kimia atau telah bercampur dengan bahan-bahan yang lain, menungkarkan daripada namanya kepada ciri bahan diharuskan penggunaannya. Vaksin kedua ini tidak syak lagi diharuskan penggunaannya kerana ia telah mengubah ataupun kepada haram kepada benda yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perbincangan seterusnya mengenai hukum pengambilan vaksin menurut fiqh dan maqasid syariah. Hukum ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh mana-mana badan berkuasa
dan ia dipanggil sebagai satu peraturan atau undang-undang. Dan hukum dalam Islam pula adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui dua sumber, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hukum ni terbahagi kepada tiga, iaitu Al-Daruriyat, Al-Hajiyat dan Al-Tahsiniyat. Al-Daruriyat ni ialah merupakan kewajipan manusia terhadap rukun Islam yang 5. Contoh dia, Islam telah mewajibkan jihad untuk menjaga agama dan menggunakan siksa kepada mereka yang murtad. Okey, contohnya untuk lebih difahami, ia merupakan objektif yang di mana kehidupan agama dan kehidupan manusia ni tertegak dengannya. Dan yang seterusnya adalah Al-Hajiyat. Ia tidaklah seperti Al-Daruriyat, tapi ia merupakan kepentingan yang diperlukan oleh manusia untuk memberi kemudahan kepadanya. Contoh dia seperti solat jamak dan qasar apabila seseorang itu musafir. Dan yang terakhir ialah Al-Tahsiniyat. Dia tidaklah seperti yang dua tadi, tapi ia merupakan kepentingan yang perlu ada di dalam diri seseorang. Contoh dia tentang akhlak-akhlak mulia, contoh seperti bersuci, menutup aurat dan sebagainya lah. Okey, hukum tentang pengambilan vaksin daripada pendapat Badan Autoriti Agama Internasional. Yang pertama daripada Dar Al-Ifta Al-Misriyah mengatakan bahawa ambil vaksin ini dituntut oleh syarak bagi menghalang kecacatan dalam diri seseorang. Dan yang kedua daripada Union of African Muslim Scholars. Dia menceritakan bahawa vaksin terhadap kanak-kanak khususnya bagi memelihara daripada diri dijangkiti wabak merupakan suatu kewajipan dalam agama, bahkan ia merupakan keperluan insani. Dan yang terakhir daripada Universiti Al-Azhar Al-Sharif Mesir yang mengatakan hukum vaksinasi ini adalah wajib yang perlu dipatuhi oleh keluarga, masyarakat, pihak-pihak berkuasa serta negara keseluruhannya. Okey, ada pun pendapat tokoh ulama tentang hukum vaksin ini daripada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah. Dia mengatakan daripada satu hadis yang diriwayatkan daripada Muslim 2047, maksudnya sesiapa yang berpagi-pagi dengan 7 biji kurma ajwa tidak akan memberi kemudaratan kepadanya pada hari tersebut racun dan juga sihir. Okey, daripada hadis tersebut beliau berpendapat apabila takut berlakunya sesuatu penyakit lalu diberikan vaksin untuk menghalang wabak itu daripada dijangkiti, tak ada sebarang masalah pada hal tersebut. Jadi hukumnya adalah harus. Okey, daripada Syekh Yusuf Al-Qardawi pula. Okey, mengambil vaksin ini adalah satu yang fardu, kefarduan yang bersifat agama, dan ia adalah satu kewajipan yang bersifat Islami. Okey, daripada penerangan yang telah dikatakan tadi, jelaslah bahawa hukum pengambilan vaksin adalah harus jika tiada bahan-bahan yang terlarang, bahan-bahan yang haram, okey, untuk mengelakkan daripada dijangkiti penyakit yang berbahaya. Itu sahaja daripada saya. Okey, baik, yang terakhir insya-Allah saya masuk pada kesimpulan. Rakyat Malaysia dituntut mengambil suntikan vaksin COVID-19 seperti mana yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan bagi mengambil langkah pencegahan daripada dijangkiti COVID-19. Saidina Umar bin Al-Khattab menegaskan supaya beralih kepada takdir Allah yang lebih baik. Pengambilan vaksin COVID-19 sebagai langkah pencegahan merupakan takdir Allah dengan menggunakan takdirnya yang lain sama sekali tidak bermaksud menolak takdir Allah. Hukum pengambilan vaksin COVID-19 telah dipastikan bahawa tiada sebarang bahan-bahan haram yang digunakan dalam menghasilkannya dan hukumnya yang asal akan pengambilannya adalah harus. Keberkesanan vaksin pula COVID-19 terbukti berkesan mencegah penyakit COVID-19, maka hukum pengambilan vaksin adalah dituntut seperti mana yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Apabila pihak kerajaan mewajibkan pengambilan vaksin COVID-19 kepada seluruh rakyatnya, maka hukumnya juga adalah sangat dituntut, bahkan wajib kerana menjaga nyawa yang merupakan sebahagian elemen utama maqasid syariah. Okey, baik, insya-Allah yang itu sahaja. Wallahu a'lam daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.